bertemu lagi dengan saya Nurul Isyana. Hari ini kita akan membahas kembali tentang se situer dans l'espace, yaitu lanjutan dari minggu yang sebelumnya. Se situer dans l'espace artinya kita menentukan di mana posisi kita berada. Sekarang kita akan melihat bagaimana membentuk kalimat untuk menyatakan posisi kita. Oke, yang pertama kita ingat tentunya minggu lalu kita sudah mempelajari kosakata untuk letak atau posisi dalam bahasa Prancis. Ada dans, devant, sur, derrière, entre, sous, à côté de, à droite de, à gauche de. Tentu kalian sudah ingat kan? Mari kita perhatikan kalimat selanjutnya. Oke, untuk menentukan posisi kita menggunakan kata kerja être. Jadi kalau kalian masih ingat, sudah mempelajari tentang être, untuk konjugasinya ada je suis, tu es, il est, dan elle est. Lalu ada nous sommes, vous êtes, ils sont, dan elles sont. Tentu kalian masih ingat, je untuk saya, tu untuk kamu, il, elle untuk dia, nous untuk kita atau kami, vous untuk anda atau kalian, il dan elle untuk mereka. Nah, untuk yang pertama adalah sur atau di atas. Jika kalian menentukan posisi kalian sendiri, kalimatnya adalah je suis sur la boîte. Untuk pertanyaannya, où êtes-vous? Di mana Anda berada? Untuk pertanyaan ini jawabannya adalah je suis sur la boîte. Je suis sur la boîte. Lalu untuk menanyakan letak dari seseorang atau sebuah benda, où diikuti dengan bendanya tersebut, karena di gambar ini adalah hewan atau anjing. Le chien, où est le chien? Di mana anjing itu berada? Untuk jawaban dari pertanyaan ini, le chien est sur la boîte. Le chien est sur la boîte. Anjing itu berada di atas kotak. Atau le chien bisa kita ganti dengan il. Il est sur la boîte. Lalu yang kedua ada où êtes-vous? Je suis sur la boîte. Yang kedua ada sous atau di bawah. Untuk pertanyaan où êtes-vous? Di mana Anda berada? Kita jawab je suis sous la boîte. Kita berada di bawah kotak. Atau saya berada di bawah kotak. Lalu untuk orang ketiga atau menanyakan suatu benda atau seseorang, karena di gambar ini adalah kucing contohnya, où est le chat? Atau di mana kucing tersebut berada? Le chat est sur la boîte. Le chat est sous la boîte. Atau le chat bisa kita ganti dengan il est sous la boîte. Selanjutnya dans atau di dalam. Où êtes-vous? Di mana Anda berada? Untuk jawaban ini kita bisa pakai kalimat je suis dans la boîte. Je suis dans la boîte. Lalu untuk où est le chat, kita masih memakai kucing sebagai contoh di sini pada gambar. Où est le chat? Di mana kucing itu berada? Untuk jawaban pertanyaan tersebut, le chat est dans la boîte. Le chat est dans la boîte. Lalu le chat bisa kita ganti kembali seperti il est dans la boîte. Jadi kita ingat di sini je pasangannya adalah suis. Lalu untuk orang ketiga, le chat atau il pasangannya adalah e. Jadi jangan sampai terbalik ya. Le chat est dans la boîte, il est dans la boîte. Lalu kemudian ada devant atau di depan. Où êtes-vous? Di mana Anda berada? Je suis devant la boîte. Je suis devant la boîte. Saya berada di depan kotak. Où est le chat? Di mana kucing tersebut berada? Kita masih memakai kucing pada gambar. Le chat est devant la boîte. Kucing tersebut berada di depan kotak. Lalu le chat bisa kita ganti kembali dengan il est devant la boîte. Lalu lawannya devant adalah derrière atau belakang. Où êtes-vous? Kalau Anda menentukan posisi Anda sendiri, où êtes-vous? Je suis derrière la boîte. Saya berada di belakang kotak. Namun jika kita untuk menanyakan orang ketiga atau où est le chat? Di mana kucing tersebut berada? Le chat est derrière la boîte. Kucing tersebut berada di belakang kotak. Atau seperti sebelumnya, le chat bisa kita ganti sebagai il est derrière la boîte. Dia di belakang kotak. Oke. Lalu kita
selanjutnya ada entre atau di antara. Kita bisa melihat gambarnya entre di sini di antara dua benda. Contohnya di sini adalah où êtes-vous, di mana Anda berada. Kalau kita berada di antara suatu benda atau dua buah benda, je suis entre le lit et la chaise. Pada gambar ini kita bisa melihat contohnya berada di antara kursi dan kasur atau tempat tidur. Je suis entre le lit, saya berada di antara kasur, et la chaise, kursi. Jadi, je suis entre le lit et la chaise. Jangan lupa digunakan atau dan di antara kedua benda tersebut. Lalu untuk pertanyaan orang ketiga atau suatu benda atau seseorang atau seekor hewan, où est la chatte? Karena di sini kucingnya betina, kita bisa lihat où est la chatte, di mana kucing tersebut berada. La chatte est entre le lit et la chaise. Kucing tersebut berada di antara kasur dan kursi. La chatte est entre le lit et la chaise. Lalu la chatte di sini karena feminin atau betina, kita bisa ganti jadi elle. Elle est entre le lit et la chaise. Lalu kita lihat selanjutnya ada à côté de atau di samping. Où êtes-vous, di mana Anda berada? Je suis à côté du chien. Nah, di sini à côté de karena terdapat de. Kita lihat di sini kenapa pakai du? Karena chien sebelumnya kita sudah melihat kata tersebut le chien. Chien itu adalah maskulin, le chien. Donc alors jadi kalau de ketemu le, kita bisa lihat di sini ada keterangannya. De dan le sama dengan du. Lalu de ketemu la jadi de la. De bertemu dengan le menjadi de. De bertemu dengan L apostrof jadinya de L apostrof. Ini berlaku untuk benda dengan le di depannya. Jadi je suis à côté de le chien menjadi à côté du chien. Je suis à côté du chien. Lalu où est la chatte? Di mana kucing itu berada? La chatte est à côté du chien. Atau bisa kita ganti elle est à côté du chien. Hal itu juga berlaku untuk à droite de. À droite de, je suis à droite de la lampe. Où êtes-vous? Di sini bendanya adalah la lampe atau lampu. Nah, untuk à droite de, je suis à droite de la lampe. Seperti yang kita lihat di slide sebelumnya, de ketemu la jadi de la. Lalu ada où est la chatte? Di mana kucing tersebut berada? La chatte est à droite de la lampe. Elle est à droite de la lampe. À droite de ditambah dengan lalu yang terakhir ada où êtes-vous? Di mana Anda berada? Yang terakhir ada à gauche de, di sebelah kiri. Je suis à gauche de la lampe. Lalu où est la chatte? Di mana kucing itu berada? La chatte est à gauche de la lampe. Elle est à gauche de la lampe. Seperti itu. Semoga kalian mengerti ya penjelasan dari saya. Sekarang untuk tugasnya kita bisa lihat di sini ada tableau, ada bureau. Ini adalah le plan de la classe atau denah kelas seperti yang kita bisa saksikan bersama-sama. Untuk arah tempat duduknya menghadap ke papan tulis ya. Lalu di sini ada kursi dari murid-murid. Nah, untuk menentukan posisi dari murid-murid ini, contohnya adalah Uwe Biska. Kita mencari murid dengan nama Biska, Uwe Biska. Lalu ketika kita sudah menentukan posisinya ada di sini, lalu kita sebut Biska ini posisinya ada di mana? Biska est devant Loki. Nah, karena di sini Biska di depannya Loki, kita bisa bilang Biska est devant Loki. Seperti itu. Jadi ini untuk contohnya, semoga kalian paham dengan penjelasan saya. Merci beaucoup, au revoir.